Hello, selamat sejahtera murid-murid Cikgu Stella. Apa khabar hari ini? Okey, baik. Hari ini Cikgu Stella kita akan mengajar anda topik terakhir bagi matematik tahun 2. Yeay, kita dah dekat penghujung topik. Yes. Topik ini ialah berkenaan dengan data. Okey, apa itu data? Nanti kita akan lihat dan bagaimana kita nak mengumpul data berdasarkan situasi harian. Dan apabila kita mendapat data, kadang-kadang data itu akan diterjemahkan dalam bentuk carta palang. Jadi apa itu carta palang dan macam mana kita nak membaca dan mendapatkan maklumat daripadanya. Dan of course, selepas itu kita mestilah tahu bagaimana kita akan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan data. Okey, adakah anda bersedia untuk belajar bersama saya? Okey, kalau anda bersedia, boleh buka buku teks anda sebagai rujukan pada muka surat 91. Okey, bersedia untuk belajar sekarang? Okey. Baiklah. Okey, ini adalah seorang murid yang membuat satu persembahan ataupun sedang mengumpul data. Okey, jadi dia telah sediakan 4 jenis susu. Okey, jadi 4 jenis susu itu, kalau dalam gambar ini, jadi dia telah sediakan ya. 4 jenis susu. Susu yang pertama susu vanila, susu strawberry ada, susu coklat ada, susu segar ada. Jadi, cara kita nak mengumpul data yang pertama sekali kita perlu dapatkan bertanya atau membuat satu survey. Okey. Jadi, macam murid ini dia akan tanya, siapa suka minum susu vanila? Angkat tangan. Kemudian murid ini akan mengira berapa bilangan murid yang mengangkat tangan bagi minuman itu. Jadi untuk lebih adil, semua orang perlu hanya boleh mengangkat tangan sekali. Okey, jadi tak bolehlah dia seorang tu angkat 2 kali. Kalau dia kata semua orang hanya boleh pilih satu jenis minuman, so semua orang hanya boleh angkat sekali sahaja. Kalau dia kata nak benarkan 2 kali angkat tangan, so semua orang boleh membuat 2 pilihan jawapan. Jadi di situ supaya bilangan data itu adalah seimbang. Okey, yang ini cara pertama dia. Jadi, itulah cara-cara nak mengumpul data. Okey, jadi dekat sini contohnya ada rawak gambar bunga yang pelbagai warna. Jadi pertama sekali kita kena lihatlah berapa warna bunga. Ada berapa warna bunga? Ada 3 warna. Satu warna jingga, biru dan kuning. Jingga ataupun merah, biru dan kuning. Jadi kita akan buat gundal. Dekat sinilah kita akan kira berapakah bilangan untuk bunga mengikut warna. Jadi contoh apa itu gundal? Dekat sini dia kata seorang murid lelaki ni dia buat gundal. Yang seorang lagi dia menggunakan gambar. Ini cara kita nak kumpul data tersebut daripada yang rawak. Maksudnya kita nak kelaskan dia mengikut warna. Yang tadi ni secara rawak. Semuanya bercampur aduk. Jadi susah kita nak lihat kan? Jadi dengan cara mengumpul data dan mengelaskan data, kita dapat menyusun data itu dengan lebih tersusun, kemas dan juga memudahkan kita untuk melihat ya. Dekat sini jadi dia ada dikategorikan warna dia. Jadi murid-murid perlu mengelaskan mengikut warna. Jadi sebab ada 3 warna, jadi kita gunakan 3 warna tersebut, merah, biru dan kuning. Jadi cara nak buat gundal. Setiap kali
ada satu warna yang kita lihat, kita akan tandakan dalam jadual. Okey, contohnya warna merah. Kita akan tandakan tick ataupun kita... Okey, saya nak gunakan pen berwarna merah. Okey, saya akan potong warna merah bunga yang ni sebab saya dah ambil data dia. So, warna merah, saya akan buat gundal dekat sini. Yang ni lah dia buat warna merah ni, garisan satu. Okey, contoh Lepas tu, bunga kedua biru. Okey, jadi biru pangkah dekat dalam jadual, lukis satu garisan yang ni. Okey. Baik, kemudian warna merah lagi. Okey, pangkah merah ni dekat sini buat garisan. Okey. Ini cara gundal ya. Okey, jadi bila warna kuning ada, so dekat kuning ni buat satu garisan. Nampak tak tu? Okey. Ataupun saya ubah contohlah sini merah tadi. Okey, tak apa. Saya akan menggunakan whiteboard dekat sini. Okey, contoh tadi ya. Okey, gambar tadi saya nak ambil. Okey, kumpul data. Okey. Jadi contohnya kita ambil gambar ni. Okey. Baik. Okey, jadi bila saya nak buat gundal, berdasarkan gambar ini yang bercampur aduk tu, saya akan buat satu jadual. Okey, dalam jadual ini, saya akan asingkan menggunakan mengelaskan mereka. Jadi menggunakan satu warna. Lepas tu kolom kedua ataupun baris bahagian kedua dia ialah gundal. Kemudian yang ketiga dia kita kena jumlahkan dia ya. Okey. Jadi ada 3 warna tadi kan? Ada merah, biru dan ada kuning. Okey. Jadi, ini yang cikgu tunjukkan. Murid boleh ikut nanti ya. Okey, contoh yang tadi pertama tu merah. So, saya akan buat satu garisan. Mancis ya. Okey, yang biru saya pergi biru. Merah saya pergi merah. Kemudian kuning saya pangkah. Dekat kuning jadual ni saya letak satu. Lepas tu merah lagi. 3. Kuning. Biru. Merah, kemudian biru, kemudian biru, okey, kemudian kuning, kemudian kuning, kemudian biru. Okey, dekat sini sebelum saya nak tambah satu garisan lagi, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk gundal, murid yang kelima jangan buat garisan macam ni. Itu salah Maksudnya untuk garis yang kelima, murid perlu ikat batang mancis tu. Yang kelima tutup. Okey, yang kelima buat garisan ni. Jadi ini adalah dalam ikatan 5. Okey, mancis tu kita dah ikat dan jumlah dia 5 bukan 4 ya. Termasuk yang garisan melintang ni ada 5 garis. Okey. Faham? Okey. Lepas tu merah pun ada, yang ni dah 4 kan. Kalau saya tambah yang satu lagi, saya kena tutup. Okey, yang ni yang kelima. Kemudian merah lagi. So, yang keenam, saya akan buat satu yang baru. Saya akan jarakkan sedikit dan garis. Okey. Yang ketujuh, garis yang kedua. Yang ke-8, garis yang ketiga. Sebab ni dia ada merah berturutan. So, saya akan dapat sini 5, 6, 7, 8. Senang kan? Okey, maksudnya kalau dah 5 tu kita ikat je. Lepas tu kuning. Okey, kuning sekarang 4, saya tutup 5. Lepas tu biru. Sini dah tutup, so saya buka satu yang baru. Kuning, satu yang baru. Merah, satu yang baru. Yang keempat. Kemudian merah lagi. 1, 2, 3, 4. Yang kelima saya tutup. Okey. Biru. Kuning. Merah. Okey, sini dah tutup. Saya buka yang baru. Kemudian kuning. Merah. Dan
kuning. Okey. Jadi bila saya nak kira, saya hanya lihat dulu berapa ikatan. Okey, maksudnya dalam yang berikat ni, yang ada melintang ni. Yang ni ada 5 dengan 5 jadi 10 kan? 5 campur 5, 10. Ataupun kalau kita kira 5 sangat mudah lah. 5 yang kedua, 5, 10. Jadi yang ni kira satu-satu. 10, 11, 12. Kira macam tu. Jadi biru 5, 6, 7. Okey, kuning 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Okey? Akhir sekali kita juga boleh lihat berapa jumlah keseluruhan bunga. Iaitu kita tambah ketiga-tiga warna ini. Kita tambah semuanya. 12 tambah 7 tambah 9. Okey, kita akan dapat 28. Ini jumlah keseluruhan. Okey, keseluruhan bunga. Jadi daripada jadual ini juga, murid boleh tahu keseluruhan dia berapa tanpa perlu kira satu-satu daripada sini. Okey, nanti keliru juga kan. Jadi kalau dah dapat jadual ni, kita dah asingkan mengikut kelasnya, lagi mudah dan lebih cepat. Okey, baik. Seterusnya, itu cara nak kumpul data. Okey, baik. Lihat dekat sini. Dia juga boleh lukis gambar. Ini yang kita namakan sebagai piktograf. Piktograf ni, okey, setiap gambar itu kena wakilkan. Contoh dia dah letak ni. Okey, dia tak lukis gambar yang betul-betul. Cuma kalau bunga tu, lukis bentuk bunga lah kan. Okey, contohnya, saya boleh tunjuk macam mana nak buat dalam bentuk, ini dalam bentuk gundal, ini dalam bentuk piktograf. Okey, piktograf pula, dia sama juga, cuma, okey, sini warna. Okey, sini, bilangan. Okey, dan di sini warna dia lah merah, biru dan kuning. Okey. Ini dalam jadual tersebut ya. Jadi berdasarkan gundal ni, saya gunakan dalam gundal ni lah ya. Okey, senang saya nak dapatkan tanpa lihat. Okey, so ataupun awak berdasarkan gambar ni. Okey, gambar pertama adalah merah. So saya akan lukis satu gambar warna merah. Dekat merah. Dekat baris merah saya lukis satu gambar merah. Kemudian yang kedua biru. So jadi saya akan letak dekat biru. Kemudian merah lagi. Jadi setiap kali tu saya akan lukis gambar lah. Tapi saya susun mengikut kelas dia. Kuning. Okey, inilah piktograf. Merah. Okey. Lepas tu dah habis tu, awak akan dapat dekat merah ni ada 12 bunga. Jadi murid perlu menulis perwakilan dia. Okey, jadi satu bunga ini dekat bawahnya, lukis satu bunga, bermaksud satu bunga ini mewakili satu, letak berapa wakil untuk satu gambar. Satu gambar bunga, okey, mewakili satu bunga. Okey? Satu pasu bunga. Okey, sorry. Okey? Satu gambar bunga ni mewakili satu pasu bunga. Okey. Faham tak? Ini jenis piktograf. Okey? Yang ni piktograf. Kita lukis-lukis gambar tu. Yang ni nak garis-garis ni kita namakan sebagai jenis gundalan. Okey? Okey. Itu gundalan. Baik, seterusnya. Jadi kamu suka cara yang mana? Kenapa? Okey, jadi terpulanglah murid suka gundal ke piktograf. Okey, bagi cikgu, gundal ni paling mudah. Okey, sebab tak perlu nak lukis banyak sangat, ambil masa yang cepat dan objektif kita untuk melihat bilangan kan. Okey, dan kita dapat mengasingkan mengikut warna. Jadi bagi saya gundalan paling mudah. Tapi kadang-kadang soalan juga boleh dikeluarkan dalam bentuk piktograf. Okey, dua-dua pun cantik. Cuma dua-dua pun boleh.
Cuma macam kalau pictograph tu lebih mata kita ni nampak macam cantiknya ada gambar kan. Okey, kalau gundal ni garis-garis sahaja. So terpulang pada murid mana yang murid rasa suka. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, okey. Ini contoh dia. Dan cara kedua bagi dekat sini ialah dengan menggunakan peta. Okey, ni biasanya kita nak buat apa? Carta palang. Inilah dia carta palang. Maksudnya selepas dia kira ni setiap contoh 12. Okey, dia akan ada 12 kotak ke atas. Biru ada 7, kuning ada 9. Itu dia punya bilangan petak lah. Juga salah satu cara untuk terjemahkan data. Okey. Baik. Cuba jawab. Kumpul data rumah sukan rakan sekelas. Okey, contohlah rumah sukan. Hari tahun ni kita tak ada rumah sukan kan? Tak ada pertandingan sukan sekolah. Tak apalah. Cuma katakanlah, okey, awak boleh buat sendiri ya. Rumah merah tapi kita ada rumah apa? Ungu. Okey, rumah ungu, kita ada rumah jingga, kita ada rumah biru. Okey, tapi dekat sini tak ada. So, murid bolehlah buat gundalan dan bilangan ya. Okey. Okey, sekarang kita akan lihat carta palang. Okey. Carta palang mainan yang disukai oleh satu kumpulan murid. Okey, jadi ada 3 jenis mainan. Robot, patung dan kereta. Okey, carta palang. Apa itu carta palang? Yang kita buat tadi. Okey, yang dalam bentuk yang kedua ni, petak-petak ni. Okey, adalah carta palang. Okey, untuk paksi X ataupun paksi mengufuk. Okey, alright. Kita akan tulis nama permainan. Nama mainan itu. Untuk paksi mencancang yang ke atas. Nampak anak panah ni? Okey, nampak anak panah ni? Okey, dia tu ke atas biasanya dalam bentuk bilangan murid. Nombor lah. Okey, jadi satu akan jadi nombor, satu akan jadi tajuk ataupun perkara ataupun objek-objek yang terlibat ya. Dan ia dalam bentuk mengufuk, mendata ya. Okey. Jadi dekat sini, okey, ini adalah carta palang. Mencancang. Mencancang maksudnya menaik dah. Okey. Jadi, setiap contohnya robot ini, kita akan lihat nama dia dulu. Paksi mengufuk dulu. Kemudian baru kita akan lihat paksi mencancang. Kita akan lihat sini dulu. Okey, robot. Kemudian baru kita akan lihat atas. Iaitu dia punya top sekali. Dia punya atap sekali. Ataupun garisan paling atas. Okey. Contoh yang dekat sini atas. Kemudian kita akan lihat di sebelah kiri. Ada nombor. Okey, jadi bilangan murid yang menyukai permainan robot ada 6 orang. Untuk anak patung. Okey. Kita akan lihat sampai hujung. Mesti dekat hujung garisan ni ya. Dan ambil pembaris untuk lihat sebelah kiri. 4. Okay, kena gunakan pembaris. Tak boleh gunakan mata kasar sebab nanti tersilap nampak. Apalagi kalau nombor tu berdekatan kan. Jadi lebih selamat sekiranya murid gunakan pembaris. Okay, untuk melihat di sebelah kiri bilangan murid atau nombor. Okay, kemudian akhir sekali kereta mainan. Okay, atas sekali nombor 8. Jadi bermaksud ada 8 orang murid. Okay. 6 orang murid suka robot. Betul. 4 orang murid suka anak patung. Berapa orang murid suka kereta mainan? Ya, berapa jawapan dia? Kereta mainan. Kemudian lihat di sebelah kiri adalah nombor. Ya, 8. Okey. Mainan yang paling disukai. Okey, kalau kita nak kata paling ni. Okey, paling. Sebab tajuk dia disukai. Ikut tajuk dia. Jadi kalau dia kata paling disukai, maksudnya yang paling tinggi lah. So dekat sini murid boleh buat perbandingan. Sebab tajuk dia mainan yang disukai. Jadi ambil yang paling tinggi. Okey. Kalau dia kata mainan yang paling tidak disukai. Okey. Jadi ambil yang paling rendah.
Okey, iaitu anak patung. Okey. Yang ni dia tak minta nombor ya, mainan, namalah. Murid kena lihat apa yang dia perlukan sebelum petak kosong ni. Dia merujuk berkenaan dengan mainan. Jadi jawapan dia kena tulis nama permainan. Bukannya bilangan nombor. Okey? Alright. Carta palang jus yang digemari. Okey, ini pula carta palang mengufuk. Nampak tak mengufuk? Maksudnya ke arah mendatar. Okey, dia punya palang tu terbaring. Tadi palangnya ni menegak. Itu sebab kita panggil carta palang mencancang. Okey, menegak macam ni. Tapi untuk mengufuk, okey, dia punya palang tu baring. Okey, ini mengufuk. Okey, jadi ada 4 jenis jus. Okey, jadi sama juga dekat sini bila dia mengufuk, okey, bahagian yang mencancang maksudnya yang ke atas tu adalah objek. Okey, dan yang mengufuk ni adalah nombor atau bilangan. Okey, jadi dia mengufuk ni, dia kata palang mengufuk sebab nombor dia di bahagian mengufuk. Okey, tadi dia palang mencancang sebab bahagian nombor ni di bahagian yang paksi mencancang. Nampak ni? Okey? Senanglah kan? Okey, jadi sama juga kita boleh lihat tapi kita akan buat garisan. Nampak tak dot ni? Inilah cara kita nak melihat nombor itu dengan lebih tepat. Jadi ambil pembaris, pergi dekat bahagian atas kali garisan tersebut dan garis ke bawah untuk melihat nombor. Okey, senang. Okey, jadi dekat nombor A, 4 jenis jus ialah jus nanas, jus jambu, jus oren dan jus apa? Satu lagi dia tak sebut. Okey, jus tembikai. Okey. Jadi bilangan murid yang gemar jus nanas. Okey, ambil nanas ni, garis 5. Jambu, garis. Okey, bila kita garis, okey dia pergi 3. Bila oren, garis 7. Tembikai, senang kan? Okey, sangat senang. Okey, mari kita cuba jawab. Okey, lihat carta palang, jawab soalan di bawah. Tulis bilangan murid yang gemar makan biskut. Jadi pertama sekali murid perlu baca gambar itu. Apa gambar yang diberikan. Okey, ini carta. Contoh grafik ni carta palang lah. Ini carta palang mencancang. Okey, jadi ada berapa jenis? Baca dulu. Jangan jawab soalan dulu. Perhatikan. Tajuk dia yang ni. Okey, sarapan yang digemari. Ini tajuk. Okey, penting ya. Okay, kemudian paksi mengufuk. Kita ada biskut, roti, nasi lemak, nasi mi goreng. Okay, paksi mencancang kita ada bilangan murid. Okay, baik. Kemudian dia kata bilangan murid yang gemar makan biskut. Okay, jadi pergi dekat biskut, tengok mencancang. Ambil pembaris dan garis. Ada 4. Okay, bilangan yang suka roti. Pergi atas, nombor 8. Senang kan? Okey, dan seterusnya. Namakan sarapan yang paling digemari. Kalau dia kata paling digemari, lihat tajuk. Ikut tajuk tak? Okey, kalau ikut tajuk, ambil yang paling tinggi. Inilah tajuk dia. Okey. Jadi ini jawapan dia adalah nasi lemak. Okey. Apakah sarapan yang paling kurang digemari? Nampak perkataan kurang? Bermaksud dia adalah berlawanan daripada tajuk. Ini digemari, kurang digemari. Bermaksud ambil yang paling rendah. Okey? Okey. Jadi dia kata dia tak nak bilangan. Dia nak namakan sarapan. Atau dekat sini dia kata namakan sarapan. Dekat sini apakah sarapan? Maksudnya awak kena sebut sarapan lah. Okey? Okey. Seterusnya, yang ni adalah hot. Okey? Carta palang ini tidak lengkap. Gasing ialah permainan kedua yang disukai. Berapakah murid yang suka main gasing? Okey.
Dekat sini ada waw ada 4, congkak ada 6, batu seremban ada 2. Agak-agak gasing ni berapa? Murid kena ingat. Murid kena buat perbandingan dan kena fikir. Berapakah murid yang suka main gasing? Okey, soalan ini saya akan tanya dalam kuis saya nanti. So, murid boleh jawab di dalam kuis. Kemudian murid juga dah boleh cuba buat penyelesaian masalah dalam buku latihan. Buku aktiviti. Yang ni pun murid boleh cuba buat lah. Dalam buku teks awak, muka surat 97. Macam mana kita nak buat gundal. Selesaikan. Kemudian jawab soalan. Kita cuba yang ni. Lihat jadual rancangan televisyen yang digemari oleh satu kumpulan murid. Yang ni dia dah bagi gundalan dia. Jadi daripada gundalan tu dia tanya, berapakah murid yang suka tonton sukan? Jadi sebelum jawab ni, murid kena buat jumlahkan dia dululah. So kita dah tahu satu ikat ni 5. 5, 10, 15. Kemudian kira satu-satu. 15, 16, 17, 18. Jadi kartun 18. Saya letak sini 18. Hiburan 5, 10, 11, 12. Seram 3. Sukan 5, 6, 7. So murid kena buat pengiraan dulu. Jumlahkan dia dulu ya. Jadi baru boleh buat perbandingan. Dia kata yang suka tonton sukan. Sekarang pergi dekat rancangan sukan. Bilangan dia. Letaklah 7. Apakah rancangan yang digemari? Tajuk dia. Rancangan digemari. Ikut tajuk tak? Ikut. Jadi bila dia kata paling digemari, cari nombor paling besar. Siapa paling besar? Kartun kan ada 18. Jadi jawapan dia rancangan. Dia minta rancangan. Jadi kita bagi tahu jawapan dia rancangan kartun. Sangat mudah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Dengan itu kita dah habis topik data. Dan murid telah tadi dah belajar cara nak kumpul data menggunakan cara gundalan atau menggunakan piktograf. Dan cikgu juga dah terangkan macam mana kita nak membaca. Carta palang ada 2 jenis, mengufuk dengan mencancang. Dan juga cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan data. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu Stella harap semua boleh faham. Dan sila jawab soalan kuis saya nanti. Dan murid dah boleh buat buku aktiviti juga. Selamat maju jaya, selamat belajar dan terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Jumpa lagi. Bye.